Hari ini, dengan kubah bertajuk Gereja yang Roh dan Pengantin Perempuan berkata, marilah, mari kita mempelajari firman Tuhan. Tidak keterlaluan untuk berkata bahawa 66 buah buku Alkitab direkodkan sebagai ramalan. Antaranya, dalam buku Wahyu bab 22, Rasul Yohanes menerima wahyu berikut di Pulau Patmos. Dia melihat bahawa akan ada gereja roh dan pengantin perempuan kumpulkan semua manusia pada akhir zaman. Jika tidak pergi ke gereja yang mereka berkata, marilah, kita tidak akan menerima air kehidupan. Untuk menerima firman air kehidupan, kita harus cari roh dan pengantin perempuan. Hari ini, mari kita lihat gereja jenis apa yang roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Mari kita buka buku Wahyu, bab 22, ayat 17. Bab 22, ayat 17 tertulis, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi, orang yang tidak pergi kepada roh dan pengantin perempuan tidak akan terima air kehidupan daripada Tuhan. Bukan? Hanya apabila kita pergi kepada mereka, barulah kita dapat terima air kehidupan. Orang yang belum bertemu dengan roh dan pengantin perempuan, serta orang yang tidak percaya mereka, tidak akan terima air kehidupan daripada Tuhan. Tolonglah perhatikan permintaan Tuhan yang terakhir, tertulis dalam bab Alkitab yang terakhir, yaitu buku Wahyu bab 22. Apa lagi tertulis dalam ayat 18? Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, yaitu setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari Alkitab. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, apa akan terjadi jika kita tambah? Maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, yaitu kurangkan firman kehidupan Tuhan, maka Tuhan akan mengambil bahagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Roh dan pengantin perempuan berkata, sesiapapun datang, dan ambillah air kehidupan yang percuma. Kemudian, apalagi, jangan tambah. Makin tambah, makin banyak malapetaka kamu akan terima. Menerima malapetaka bermaksud, kita pasti tidak akan diselamatkan. Jika siapa mengurangkan sesuatu, Tuhan akan ambil haknya untuk masuk ke syurga kudus. Dalam erti kata lain, Tuhan akan membatalkan kelayakannya untuk memasuki syurga. Kalau begitu, kita tidak boleh tambah apapun pada firman Tuhan atau mengurangkannya. Hanya apabila kita faham roh dan pengantin perempuan yang berkata, datanglah kepadaku dan terimalah air kehidupan, barulah kita dapat pergi untuk minta firman kehidupan. Bukan? Semua orang mengakui bahawa roh ialah Tuhan Bapa yang berimej lelaki. Tentang pengantin perempuan, ada orang berkata, pengantin perempuan ialah orang kudus. Ada pula berkata, bukankah itu gereja? Bukankah itu perumpamaan atau lambang untuk sesuatu? Kalau begitu, roh melambangkan siapa? Roh merujuk kepada Tuhan benar. Bagaimanakah pengantin perempuan? Sini, pengantin perempuan ialah pengantin perempuan Tuhan Roh Kudus. Dalam erti kata lain, kita memanggil Tuhan Roh Kudus Bapa, bukan? Pengantin perempuan Tuhan Bapa, pastilah siapa? Tuhan Ibu. Mereka mengecualikan dan mengabaikan hal ini. Jadi mereka selalu bercangkah. Sebab itulah kini gereja-gereja melakukan kebodohan serta tidak beriman lengkap
dalam Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Jika Kristus tidak datang buat kali kedua ke bumi, mustahillah 66 buah buku Alkitab dapat dibuka. Tiada orang juga mentafsirkannya. Buku Wahyu bab 5 sudah berkata dengan jelas. Betul? Jadi hari ini, kita harus kenal roh yang berkata, marilah dan pergi kepadanya. Kita juga harus kenal pengantin perempuan dan pergi kepadanya. Sekarang, banyak gereja seperti pasir di laut tidak memahami Tuhan Ibu. Akhirnya, mereka menciptakan banyak tafsiran yang pelik. Namun, Alkitab berkata kita bahawa kita bukan hanya ada Tuhan Bapa, tetapi siapa lagi? Alkitab menyatakan kita tentang kewujudan Tuhan Ibu. Apabila kita pergi kepadanya, kita akan diberi air kehidupan yang menghidupkan manusia. Dan akhirnya dapat hidup kekal. Bukan? Mengenai hal ini, Tuhan memberi kita ajaran yang jelas. Mari kita lihat buku Kejadian bab 1 ayat 26. Buku Kejadian bab 1 ayat 26 tertulis, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menjadikan dalam erti kata lain bermaksud menciptakan. Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya dalam 6 hari. Pada hari ke-6, Tuhan mengucapkan firman ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Alkitab tertulis, baiklah kita menjadikan manusia. Bukan, jika betul-betul seorang Tuhan sahaja yang menciptakan semuanya, bukankah lebih tepat untuk berkata, aku akan menjadikan manusia? Namun, apabila Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, baiklah kita. Mari kita baca ayat itu sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia. Tuhan tidak berkata, baiklah aku. Bukan, tetapi baiklah kita menjadikan manusia. Kemudian, apalagi? Menurut gambar dan rupa kita. Kalian semua, istilah kita berkali-kali dinyatakan. Kita perlu memperhatikannya. Takkanlah Tuhan tidak tahu perbezaan kata tunggal, aku, dan kata jamak, kita. Namun, Tuhan tidak berkata, aku akan menjadikan manusia, atau baiklah aku. Tetapi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalian semua, Tuhan tiada kesilapan. Bagaimanakah kita boleh berkata ini ialah kesilapan? Dalam Alkitab buku Wahyu bab 22 ayat 18 berkata apa? Jangan tambah atau jangan kurangkan. Apabila kita melihat ramalan Tuhan seperti yang tertulis tanpa tambah atau kurangkan apapun, kita dapat pasti bahawa Tuhan wujud dalam bentuk jamak kita, bukan bentuk tunggal aku. Bukan? Ayat 26 sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di utara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Siapa diciptakan? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, lalu menciptakan lelaki dan perempuan. Kalau begitu, lelaki dan perempuan diciptakan menurut imej Tuhan sebagai salinan. Imej lelaki diciptakan menurut Tuhan yang berimej lelaki. Dan imej perempuan diciptakan menurut Tuhan yang berimej perempuan. Bukan? Semua manusia memanggil Tuhan yang berimej lelaki Tuhan Bapa. Kerana manusia diberi kehidupan melalui Tuhan pencipta.
Kita tidak memanggil Tuhan sebagai Bapa tanpa sebab. Kalau begitu, Tuhan yang berimej perempuan pastilah Tuhan Ibu. Jadi, apakah yang tertulis dalam buku Wahyu bab 22? Roh dan pengantin perempuan berkata, "Marilah." Maksudnya, jangan pergi ke tempat lain. Jangan jatuh ke dalam mana-mana penipuan. Hanya datang ke tempat yang ada roh dan pengantin perempuan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Apabila manusia pergi ke tempat yang ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, mereka dapat menerima kehidupan kekal dan syurga yang diinginkan. Kerana di sana diberikan pengampunan dosa yang benar. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu suruh datang. Kini, walaupun Alkitab mengajar bahawa Tuhan merujuk sendiri sebagai kita, orang masih menegaskan satu Tuhan saja. Jadi mereka memutar pelik dan menyalah tafsirkan Alkitab. Apabila kita mengatakannya, mereka akan berkata, itu adalah sesat. Mengapakah mempelajari Alkitab adalah sesat? Kita disuruh jangan tambah atau kurang. Jadi kita harus mempelajari semuanya. Malangnya, pemahaman mereka adalah cacat dan dipenuhi percangkahan. Jadi, apabila ditanyai soalan Alkitab, mereka akan mengelak dan berkata, orang yang tahu banyak tentang Alkitab adalah sesat. Buku pertama Alkitab ialah buku Kejadian. Apakah buku yang terakhir? Buku Wahyu. Tuhan menghubungkan kitab pertama dengan kitab terakhir dengan sempurna. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang disebut sebagai kita dalam buku Kejadian bab 1 muncul sebagai roh dan pengantin perempuan dalam buku Wahyu bab 22 dan berkata, "Sesiapapun marilah, datanglah ke gereja yang mempercayai Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu." Beginilah Tuhan memberi semua firman dalam Alkitab dan berkata, "Janganlah tampak apa-apa di sini. Apa yang ada di sini tidak boleh ditinggalkan." Beginilah Tuhan berulang kali mengingatkan kita tentang jalan kehidupan kekal dan jalan syurga melalui firman air kehidupan, bukan? Apabila orang ditanya, mengapakah anda memanggil Tuhan Bapa, mereka tidak tahu sebab dan hanya menjawab, Alkitab berkata begitu, jadi kami memanggil dia Bapa. Apabila anda datang ke gereja, anda mungkin berkata, "Saudara, sila datang ke sini sebentar, saudari." Ada orang panggil anda. Anda saling memanggil saudara dan saudari, bukan? Istilah saudara dan saudari bukan kelarang saja. Ada sebabnya dalam Alkitab. Istilah Bapa, Ibu, saudara dan saudari, semuanya digunakan di mana? Bukankah itu digunakan dalam hubungan keluarga? Kita memanggil satu sama lain sebagai saudara-saudari kerana kita ialah adik-beradik. Janganlah kita sekali-kali lupa. Kita semua ialah ahli keluarga syurgawi yang sama satu bapa dan ibu. Kalau begitu, adakah ajaran ialah doktrin yang dicipta oleh gereja Tuhan? Kalian semua, bukankah kita harus pastikan ini melalui Alkitab? Mari kita lihat buku Ibrani bab 8 ayat 5. Bab 8 ayat 5 tertulis, pelayanan mereka adalah apa? Gambaran dan bayangan dari apa yang ada di syurga. Bapa ini adalah apabila Musa melihat bait suci Yerusalem syurgawi dan membina kemah suci di bumi menurut apa yang ditunjuk oleh Tuhan di atas gunung. Jadi, adakah kemah suci di bumi saja gambaran dan bayangan apa yang di syurga? Tidak. Sistem keluarga bumi jugalah gambaran dan bayangan sistem keluarga syurgawi. Tuhan menciptakannya seperti ini kerana kehendak kudusnya ialah agar kita menyedari hal-hal yang tidak kelihatan di syurga melalui sistem keluarga di bumi. Keluarga di bumi ada bapa, betul?
Orang menjadi bapa bukan kerana berusia. Panggilan bapa ialah sesuatu yang hanya boleh disebut oleh anak sendiri, bukan? Walaupun anda berumur 50 atau 60 tahun, anda tidak boleh menjadi bapa atau ibu tanpa anak, bukan? Panggilan bapa dan ibu diguna oleh anak-anak. Jadi, sebuah keluarga ada bapa, anak lelaki dan anak perempuan. Dan siapa lagi memberi kehidupan? Pasti ada ibu. Mari kita lihat buku Ibrani bab 12. Kita lihat ayat 8. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada bapa? Jenis apa? Bapa, skala roh, supaya kita boleh hidup. Sama seperti kita ada bapa fisikal di keluarga fisikal, keluarga surgawi ada siapa? Alkitab memberitahu kita sejelasnya bahawa bapa surgawi memang wujud. Apabila kita pergi ke kerajaan Tuhan, kita akan dapat melihat rupa asal bapa dan ibu yang berkata dalam buku Kejadian bab 1, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Sama seperti ada bapa fisikal, bapa rohani pasti ada juga. Bapa bukan istilah yang kita gunakan di tempat kerja. Itulah istilah di rumah. Sistem keluarga di bumi ialah gambaran dan bayangan sistem keluarga di syurga. Mari kita pastikan sama ada saudara-saudari di syurga seperti mana ada saudara-saudari fisikal di keluarga di bumi ini. Buku 2 Korintus bab 6. Bab 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamak apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan kamu akan menjadi siapa? Bapakmu. Dan kamu akan menjadi siapa? Anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Dalam Alkitab bahasa Inggris juga tertulis, anak lelaki dan anak perempuanku. Siapakah berfirman? Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Alkitab merekodkan seperti ini. Tuhan ialah bapa kita, dan kita ialah anak lelaki dan anak perempuannya. Tertulis bahawa Tuhan yang Maha Kuasa memberi kita firman ini. Sama seperti ada bapa, anak lelaki dan perempuan di bumi ini, di syurga juga ada bapa rohani, anak lelaki dan perempuan rohani. Sebab itulah kita memanggil satu sama lain saudara dan saudari. Bukan kerana keformalan apabila datang ke gereja, tetapi kerana kita ialah anak Tuhan. Ini ialah ajaran Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita. Kalau begitu, jika keluarga fisikal terdiri daripada bapa, anak lelaki dan anak perempuan, harus ada siapa lagi? Harus ada ibu. Kerana mereka ialah gambaran dan bayangan syurga, harus ada siapa di syurga juga. Jika ibu tidak wujud di syurga sebagai realiti, maka bumi iaitu gambaran dan bayangan pun tiada ibu. Mari kita lihat buku Galatia bab 4 ayat 26. Buku Galatia bab 4 ayat 26 tertulis, tetapi Yerusalem syurgawi, maksudnya di syurga, adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah siapa? Ibu kita. Kalian semua. Ini bukan hanya dalam bahasa Korea. Alkitab bahasa asli, yaitu bahasa Yunani, Alkitab bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis, pun menulis seperti itu. Alkitab jelas menunjukkan bahawa kita ada siapa? Ada ibu syurgawi. Namun, gereja-gereja hari ini berkata, gereja yang percaya Tuhan Ibu adalah sesat dan pelik.
kalian semua. Menurut ajaran Alkitab, orang yang menampakkan sesuatu ke dalam Alkitab akan menerima malapetaka. Bagaimanakah orang yang mengurangkan firman Alkitab, menafikan Tuhan Ibu yang dalam Alkitab adalah menyangkal firman Tuhan. Jadi, Tuhan akan mengambil hak mereka untuk memasuki syurga. Mereka meremeh dan melalaikan firman kebenaran. Sebab itulah mereka berpaling daripada kebenaran yang diajar oleh Alkitab. Dalam Alkitab, ibu rohani memang wujud. Adakah susah untuk memahami perkataan ibu kita? Yerusalem Syukawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Dan wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes adalah tentang Yerusalem ini. Mari kita pastikan hal ini melalui buku Wahyu bab 19. Buku Wahyu bab 19 ayat 7 tertulis, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, kerana hari perkawinan anak domba telah tiba, dan siapa? Pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Sini, Rasul Yohanes melihat perkawinan anak domba. Namun, anak domba ada siapa? Dia ada pengantin perempuan. Siapakah pengantin perempuan anak domba? Rasul Yohanes sangat ingin tahu. Gereja-gereja hari ini mengajar bahawa pengantin perempuan anak domba ialah orang kudus. Namun, siapakah yang melihat wahyu ini? Wahyu ini ditunjukkan kepada Yohanes, murid Yesus yang dikasihi. Yohanes juga ialah orang kudus. Jika orang kudus ialah pengantin perempuan, Yohanes sepatutnya berkata, "Oh, akulah pengantin perempuan." Namun, dia teringin untuk melihat pengantin perempuan anak domba dan minta ditunjukkan pengantin perempuan. Mari kita lihat bab 21. Melalui ini kita dapat pasti bahawa orang kudus bukanlah pengantin perempuan anak domba. Buku Wahyu bab 21 ayat 9 tertulis, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Malaikat berkata akan menunjukkan pengantin perempuan anak domba kepada Yohanes. Yohanes ialah orang kudus yang sudah dipilih oleh Tuhan. Mereka menunjukkan pengantin perempuan yang selain daripada dia. Namun, gereja-gereja hari ini mengatakan pengantin perempuan ialah orang kudus. Ini menunjukkan betapa mereka memurtadbelakkan ajaran Alkitab. Tuhan akan menunjukkan pengantin perempuan anak domba kepada orang kudus Yohanes. Ayat 9 sekali lagi. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku siapa? Kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari syurga dari Tuhan. Anak domba memang ada pengantin perempuan, yaitu istri. Sini tertulis, pengantin perempuan, istri anak domba. Tetapi dalam buku Wahyu bab 22 ialah roh dan pengantin perempuan. Maksud adalah sama, bukan? Tuhan memberitahu hal sama dengan menyatakannya dalam cara yang berbeza. Malaikat berkata akan menunjukkan pengantin perempuan, lalu menunjukkan Yohanes, Yerusalem yang turun dari syurga. Buku Galatia bab 4 ayat 26 mengatakan Yerusalem yang turun dari syurga. Yerusalem syurgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah siapa? Ibu kita. Jadi, roh melambangkan Tuhan Bapa yang berimej lelaki. Dan pengantin perempuan merujuk kepada Tuhan Ibu yang berimej perempuan. Pada zaman ini, semua manusia harus berlari ke tempat Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu panggil mereka. Di manakah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu? Kita harus tahu agar dapat pergi ke sana, bukan? Di manakah Tuhan pada akhir zaman? Tertulis bahawa Tuhan akan berada di Sion. Mari kita lihat bapa itu bersama-sama.
Buku Mazmur bab 132. Buku Mazmur bab 132 ayat 13 tertulis, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi apa? Dalam erti kata lain, Tuhan memilih Sion sebagai rumahnya, tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku. Adakah untuk sebentar, selama-lamanya? Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya sebagai tempat kedudukannya. Secara semula jadi, di manakah roh dan pengantin perempuan tinggal? Sion. Jadi, apakah yang dapat kita terima jika kita pergi ke Sion? Kehidupan kekal. Hanya apabila kita pergi ke Sion, kita dapat terima pengampunan dosa dan keselamatan. Ini kerana siapa yang tinggal di sana? Tuhan. Tuhan jenis apa? Sion ialah tempat yang ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Kita harus menjadi orang yang melakukan kehendak ramalan Tuhan dengan pergi ke tempat roh dan pengantin perempuan panggil kita. Mari kita lihat ayat 13 sekali lagi. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan ku berkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan ku kenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan ku kenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang ku urapi. Musuh-musuhnya akan ku kenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Sion betul-betul dipenuhi rahmat. Tuhan telah memilih Sion. Di sana bukan hanya dikurniakan berkat keselamatan, tetapi juga janji kehidupan kekal. Tiada tempat selain daripada Sion, ada janji kehidupan kekal. Mari kita pergi ke buku Mazmur bab 133. Buku Mazmur bab 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab ke sanalah, mana? Sion. Tuhan memerintahkan berkat. Berkat apa? Kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan juga janji untuk memberi berkat kehidupan kekal di Sion, yaitu tempat kedudukannya. Siapakah yang harus kita temui apabila kita pergi ke Sion? Apabila kita bertemu dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu di Sion, kita dapat menerima rahmat keselamatan, pengampunan dosa, dan berkat kehidupan kekal yang disediakan oleh Tuhan. Gereja-gereja kini dipenuhi ajaran-ajaran yang tidak masuk akal dan palsu. Alkitab tidak dapat difahami atau ditafsirkan melalui kebijaksanaan dan pengetahuan manusia. Dalam buku Wahyu bab 5, tunas tahu dapat membuka kurungan kitab dan ketujuh meterainya. Ramalan berkata bahawa bukan sesiapa pun boleh melakukannya, bukan? Kalau begitu, apakah jenis gereja yang roh dan pengantin perempuan suruh manusia datang? Persatuan Misi Dunia Gereja Tuhan ialah gereja yang Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu panggil manusia untuk datang menerima kehidupan kekal, keselamatan, dan syurga. Kita telah menerima Tuhan Bapa dan sedang mengambil jalan iman dalam ajaran Tuhan Ibu. Mari kita sering minta Tuhan untuk memenuhi kekurangan kita dengan Roh Kudus. Jika kita menyimpang atau mengambil jalan yang salah dalam kehidupan, mari kita cari Tuhan agar membetulkan kesilapan kita dan membimbing kita kembali ke jalan kebenaran, supaya kita tidak kehilangan syurga yang abadi. Saya harap semua ahli keluarga syurgawi buat seperti itu. Kita percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, kerana kita ialah anak-anak janji yang ada janji kehidupan kekal. Dengan harap agar semua ahli keluarga syurgawi akan mengikut Tuhan Ibu dan memasuki syurga yang kekal, saya tambahkan khotbah hari ini. Sekian, terima kasih.